Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita masuk subtopik 11.2 bagi pewarisan dihybrid. Okay, dihybrid. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu pewarisan kacukan dihybrid. Pewarisan dihybrid melibatkan pewarisan dua ciri. Dia melibatkan dua ciri. Setiap satu ciri dikawal oleh gen berlainan pada lokus yang berlainan. Contohnya, dua ciri pada kacang pis iaitu warna biji benih dan bentuk biji benih. So, berikut merupakan satu raja yang menunjukkan raja skema pewarisan dihybrid, pewarisan dihybrid antara dua induk tulin untuk mengkaji dua ciri pada kacang pis. Iaitu, satu ialah biji benih bulat berwarna kuning dan biji benih berkedut berwarna hijau. Okey, berwarna hijau. So, cara untuk tulis pewarisan dihybrid telah ditunjukkan di sini dua induk bakayan tulin. Iaitu biji benih bulat, kalau tulin, dua-dua adalah homozigot dominan. Dua-dua ini homozigot bagi dominan juga, iaitu warna kuning. Kuning adalah dominan. Kuning dominan, hijau resesif, jadi diwakili oleh huruf kecil K. Biji benih yang berkedut ialah ciri yang resesif, iaitu diwakili oleh huruf kecil B. So, dua-dua induk ini merupakan bakal tulin yang digunakan dalam kacukan. Petunjuk di sini telah menunjukkan huruf dan apa yang diwakili oleh huruf tersebut. Huruf besar B ialah alel dominan bagi biji benih bulat. B kecil ialah alel resesif bagi biji benih berkedut. K huruf besar ialah alel dominan bagi biji benih berwarna kuning. K huruf kecil ialah alel resesif bagi biji benih berwarna hijau. Okay. So, selepas proses meiosis berlaku, gamet yang terhasil mempunyai separuh daripada induknya. Okay, separuh daripada induknya, iaitu B dominan dan K dominan. Kenapa satu saja ditulis? Sebab kalau nanti satu, dia maksudnya hanya menghasilkan satu jenis gamet yang membawa maklumat yang sama. Ini pun maklumat yang sama, iaitu B resesif dan K resesif. Persenyawaan berlaku antara dua gamet ini akan menghasilkan genotip F1 yang ditulis di sini ialah genotip F1, iaitu ciri bagi bentuk biji benih dikawal oleh sepasang alel B dan juga warna biji benih yang dikawal oleh sepasang alel K. Hanya trait dominan sahaja yang boleh kelihatan, iaitu genotip F1 ini menunjukkan fenotip yang ditunjukkan, ciri yang ditunjukkan ialah semua biji benih yang terhasil adalah bulat dan berwarna kuning. Bulat dan berwarna kuning, membawa semua ciri dominan daripada induknya. Jadi kalau kacukan generasi F1, kalau kacukan antara dua induk daripada generasi F1 ini, dia boleh menghasilkan kombinasi genotip dan fenotip anak pokok yang pelbagai. Okay, variasi akan menjadi pelbagai seperti yang kamu nampak di sini. Sebab jika kita ambil biji benih daripada generasi F1 ini, kacukan dengan generasi F1. Ini adalah gamet yang akan terhasil selepas meiosis. Dihasilkan selepas meiosis. So, kamu boleh nampak gamet pertama ini dia membawa ciri yang dominan bagi kedua-dua ciri yang dikaji, iaitu bulat dan kuning biji benih dia. Ini bulat tapi warna hijau. Ini kedut tapi warna dia kuning. Ini berkedut dan warna hijau. Begitu juga dengan induk yang kedua ini. So, selepas kacukan berlaku, kamu boleh buat sendiri, try try. Anak-anak semasa pembentukan gamet, mana-mana alil bagi bentuk biji benih boleh berpasangan dengan mana-mana alil bagi warna biji benih. So, selain daripada cara melukis raja skema ini, kamu boleh buat satu ramalan bagi ciri yang dibawa oleh generasi-generasi yang seterusnya. Kamu boleh juga guna cara segi empat punet yang cikgu telah sebut semasa kita belajar pewarisan monohybrid pada subtopik 11.1. Dengan cara segi empat punet ini, kamu dapat juga buat ramalan bagi generasi F2 ini. So, kita cuba buat begini. Dalam jadual ini gamet jantan. Ini gamet betina. Apabila gamet ini semasa persenyawaan berlaku, jika gamet ini dia jumpa dengan gamet ini, hasil kacukan ini adalah menghasilkan biji benih yang bulat dan kuning. So, di sini ada 16 kombinasi genotip F2 yang akan terhasil.
pada akhirnya, kacukan ini boleh menunjukkan 4 ciri fenotip dalam generasi 2, iaitu ada pokok-pokok yang menghasilkan biji benih bulat dan kuning, ada yang bulat hijau, ada yang kedut kuning dan kedut hijau. So, nisbah dia adalah 9:3:3:1. Ini merupakan nisbah fenotip yang terhasil bagi generasi F2, filia 2. Jadi wujudlah hukum Mendel 2. Di mana hukum Mendel 2 ini, Mendel telah mengemukakan hukum Mendel 2 yang dikenali sebagai hukum pengaturan bebas yang telah menyatakan bahawa semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan alel boleh bergabung secara lawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan alel yang lain. Jadi rumusan daripada eksperimen di hybrid ini eksperimen di hybrid Mendel telah menyatakan 2 fakta, iaitu gabungan baru ciri muncul pada generasi F2, iaitu biji kedut berwarna kuning dan biji bulat berwarna hijau, di mana kedua-dua ciri ini tidak ada pada induk yang menghasilkan F1. Dua pasangan ciri bentuk dan warna hijau digabungkan dalam generasi filia 1, tetapi kemudiannya terpisah dan bertindak secara bebas daripada satu sama lain dalam generasi filia 2. So ini merupakan rumusan daripada eksperimen di hybrid Mendel, di mana dia telah menyatakan satu hukum lagi, iaitu hukum Mendel 2 yang dikenali sebagai hukum pengaturan bebas. So itu sahaja untuk praktis formatif 11.2. Kita masuk praktis formatif 11.2. So itu saja untuk subtopik 11.2 habis sudah dibincangkan. Sekarang kita masuk praktis formatif 11.2. Ada 2 soalan untuk kamu menguji diri sama ada kamu sudah faham ataupun tidak. Soalan pertama, Mendel menjalankan kacukan antara pokok kacang peas untuk mengkaji 2 ciri, iaitu kedudukan bunga dan juga warna bunga. Apakah jenis pewarisan ini? So kita hanya belajar 2 jenis pewarisan, satu ialah pewarisan monohybrid, satu lagi ialah pewarisan dihybrid yang kita bincangkan tadi. So sudah jelas soalan pertama. Jika 2 ciri yang dikaji, jadi itu adalah jenis pewarisan dihybrid. Nombor 2, jadual yang berikut menunjukkan kacukan dihybrid antara 2 pokok kacang peas. Apakah fenotip generasi filia 1 yang mungkin dihasilkan? So, kamu boleh try menggunakan segi 4 unit pun boleh, skema raja skema pun boleh untuk mencari fenotip generasi F1 yang mungkin akan dihasilkan. So di sini telah nyatakan fenotip generasi F1 yang mungkin dihasilkan. Biji benih bulat dan warna kuning, biji benih bulat dan warna hijau, biji benih berkedut dan warna kuning. Biji benih berkedut dan warna hijau. Cikgu terlupa mau lukis dulu supaya kamu boleh lebih jelas. But anyway, cikgu percaya kamu mampu dapat untuk buat sendiri. Try di kertas catatan mana-mana, draft paper, kamu lukis raja skema ataupun segi 4 unit untuk mencari nisbah fenotip. Contohnya, boleh try ya. So, seterusnya kita akan masuk beberapa soalan objektif, menjawab beberapa soalan objektif untuk menguji kefahaman diri sendiri. Soalan 9. Suatu pokok kacang peas heterozigot untuk bentuk biji benih huruf besar dan warna biji benih huruf besar. Apakah jenis gamet yang boleh dihasilkan oleh pokok kacang peas tersebut? So dia telah nyatakan heterozigot. Heterozigot untuk biji benih untuk biji benih. Untuk biji benih. So kalau heterozigot maksudnya pasangan dia adalah I huruf kecil. Biji benih, warna biji benih kalau ini K huruf besar, jadi maksudnya pasangan dia adalah K resesif. K resesif. Apakah jenis gamet yang boleh dihasilkan oleh pokok kacang peas tersebut? Jadi cikgu harap kamu ada draft paper, kamu boleh mula buat raja skema yang ringkas. Seperti cikgu selalu suka skip. Skip bahagian meiosis sebab kamu tahu tidak perlu. Apakah jenis gamet yang boleh dihasilkan? So cikgu lukis begini. Alright. Supaya senang kamu tengok. So gamet yang boleh dihasilkan oleh pokok kacang peas tersebut
adalah, ini ada kemungkinan pergi dengan dia. Jadi ini adalah bentuk dia dan juga warna. Okey, bentuk dan warna. Yang kedua, semua bolehkah? Boleh faham? Boleh cikgu, boleh. Okey. So ni K huruf besar lah. Ini dua-dua kecil. Recessive. So jawapan dia ialah D. Okey, jawapan dia ialah D. Soalan 10. Try soalan 10. Yang sudah habis baca soalan 10, kamu boleh mula lakar. Okey, boleh mula lakar. Raja skema. Suatu pokok kacang pi homozigot dominan. Homozigot dominan. Untuk bunga ungu. Okey, ungu. Maksudnya yang ungu adalah dominan, dominan. Dan tinggi. Okey, dan tinggi. Berkacung dengan satu pokok kacang pi heterozigot. Okey, heterozigot. Antara berikut fenotip yang manakah terhasil daripada kacungan ini? Maksudnya kamu ambil homozigot. Contohnya lah, cikgu ambil B, cikgu ambil daripada sebelum B dengan tinggi. Okey, tinggi cikgu gunakan huruf T. Pelajar boleh gunakan apa-apa huruf saja untuk kamu sendiri, petunjuk kepada diri sendiri. Okey, kamu mau guna huruf lain pun boleh juga. Kacungkan dengan satu pokok lagi yang heterozigot, iaitu tinggi. Alright, lepas kamu buat kacungkan ni, raja skema, kamu cari fenotip yang manakah terhasil daripada kacungkan ini. Okay, cikgu sudah buat. Okay, di mana ini adalah, cikgu buat satu saja sebab nanti ada satu pun dia punya jenis gamet dia adalah sama. Okay, adalah sama. So gamet ini ada kemungkinan jumpa gamet jenis ini bagi heterozigot. Heterozigot dia lebih banyak jenis gamet yang terhasil lah. Okay. Juga dapat daripada sini selepas meiosis. Okay. Didapati pokok yang ini satu ialah berbunga ungu tinggi. Berbunga ungu tinggi. Berbunga ungu tinggi. Berbunga ungu tinggi. So boleh buat satu kesimpulan bahawa fenotip bagi generasi filia 1 dia adalah semua berbunga ungu dan tinggi. Semua berbunga ungu dan tinggi. Okay. Adakah cikgu terlalu laju? Kamu boleh ikut? Boleh cikgu. Ada pelajar yang tidak faham boleh kasih tahu cikgu. Cikgu boleh ulang. Ada? Okay, kalau tidak, cikgu teruskan dengan soalan yang seterusnya ya. Okay, subtopik 11.3. Subtopik 11.3, gen dan alel. Gen dan alel. Okay, dalam subtopik ini kita perlu tahu tentang definisi lokus. Definisi lokus. Dalam rajah yang ditunjukkan di sini, dia telah menunjukkan 5 gen. Okay, 5 gen bersedarkan alel masing-masing pada lokus yang tertentu. Ini adalah sepasang kromosom homolog. Lokus adalah lokasi. Okay, lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. Okay, pada kromosom. Lokasi ini dikenali sebagai lokus. Warna biru muda itu adalah gen. Huruf-huruf di dalamnya adalah alel. Itu boleh dikatakan begitu. Alel pula adalah mewakili satu gen turut menduduki di lokus yang sama dengan gen tersebut. Okay, variasinya tidak sama, satu dominan, satu resesif. So, setiap pasangan kromosom homolog ini membawa banyak gen, bukan sahaja yang ditunjukkan dalam rajah ini. Ini hanya contoh sahaja. Okay, dan di dalam manusia pula ada banyak bilangan gen yang mengekod protein dalam satu set kromosom haploid. Dia ada banyak. Okay. So, contoh di sini pada lokus ini, gen dikatakan homozigot. Kenapa homozigot? Sebab dua-dua sama, alel dia adalah sama, iaitu dominan. Homozigot, dominan. Ini pun homozigot, homozigot resesif.
Okay, pada lokus ini pula gen dikatakan heterozigot kerana mempunyai alel yang berbeza. Ini pun heterozigot. Okay, heterozigot. So itu saja untuk subtopik 11.3. Dah masuk praktis formatif 11.3. Soalan nombor 1. Berikan maksud lokus dan alel. Maksud bagi lokus ialah lokus merupakan lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. Alel merupakan bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki pada lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. So, kamu perlu boleh menyatakan definisi bagi istilah-istilah yang kamu belajar dalam bab ini. Soalan kedua, berdasarkan raja di bawah, terangkan berkaitan antara lokus, gen dan alel. So, kita tengok soalan jawapan dia. Berdasarkan raja, gen yang mengawal warna bunga bagi tumbuhan kacang ais berada pada lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog dan wujud dalam dua alel iaitu dominan P dan resesif P. Alel P menentukan warna bunga ungu iaitu alel dominan, manakala alel P pula menentukan P huruf kecil menentukan warna bunga putih iaitu alel resesif. So ini adalah perhubungan antara ketiga-tiga istilah ini, lokus, gen dan alel. Jangan salah gunalah istilah yang tidak betul. Okay, kalau guna istilah yang tidak betul dalam penerangan jawapan soalan exam kamu, dia akan menyebabkan kehilangan markah. Mungkin salah jawapan kamu. Gunakan istilah yang betul bagi penerangan jawapan soalan kamu. So seterusnya, macam biasa kita pergi kepada soalan-soalan objektif sedikit untuk kamu mengukuhkan lagi pemahaman kamu tentang subtopik ini. Soalan pertama, antara berikut penyataan manakah yang benar bagi kedua-dua kromosom dan gen? Kromosom dan gen, dua-dua ini boleh disalin dan diwarisi melalui mitosis. Okey, boleh disalin dan diwarisi melalui mitosis. Soalan 2, raja di bawah menunjukkan sepasang kromosom dalam satu sel organisma. Dia ada garisan putus-putus dan bulatkan, label sebagai P. Apakah yang diwakili oleh P? P adalah gen. Okey, gen. P ialah gen. Soalan nombor 3. Apakah yang dimaksudkan oleh lokus? Lokus adalah kedudukan apa tadi? Lokasi spesifik yang dituduki oleh gen pada kromosom. Ada yang berkenaan kedudukan yang paling tepat di sini. Ada yang mau cuba? B. Yang paling betul ialah B kan jawapan dia. Okey, betul B. B jawapan dia, kedudukan gen pada kromosom. Bukan komposisi. Okey, soalan nombor 4, apakah itu alel? Alel ialah sepasang, bukan? Alel. Okay, ada yang mau cuba? A, sepasang kromosom. B, versi berbeza bagi gen yang sama. C, jumlah bilangan gen pada suatu kromosom. D, dua gen bersebelahan pada kromosom yang sama. Apakah alel? Jawapan dia D ke cikgu? D. Bukan. D bukan. Kalau gen adalah sepasang, dia tidak boleh bilang dua gen itu bersebelahan. Kalau dua gen itu maksudnya dia di atas bawah, di lokus yang berbeza sudah kalau dua gen. So bukan dia. Jumlah bilangan gen bukan. Okay. Alel adalah versi berbeza pada gen yang sama. Okay. Alel kalau merujuk kepada buku teks, alel yang mewakili suatu gen menduduki lokus yang sama. Okay. Bagi gen yang sama. Jawapan dia B. So itu saja yang cikgu mau sampaikan hari ini.